Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat P.N. Dana Khatib, Datuk Paduka Celestia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal wal Ugama. Yang berhormat Datuk Celestia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Pengarah-pengarah Pegawai Kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, suka kita menjemput Yang Mulia Ustaz Ahmad Sujai bin Begawan Mudim Haji Mutasim untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina walidikum wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan 'ammah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunaru bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Rabu 18 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 10 Jun 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 yang telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang, manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Pada masa ini, hanya satu kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Beliau masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan yang sepenuhnya kepada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Sementara itu, pada masa ini seramai 120 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 2,703 orang telah menamatkan tempoh kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 625 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 23,293 ujian. Alhamdulillah, berhubung dengan kontak-kontak kes yang didapati positif di Kuala Lumpur, ujian makmal virus SARS-CoV-2 bagi semua kontak adalah negatif. Berikutan makluman mengenai Bru Health App. Alhamdulillah, setakat ini seramai 365,604 orang ahli telah mendaftar ke dalam aplikasi tersebut. Bagi syarikat dan premis pula, sejumlah 6,828 telah mendaftar kepada aplikasi itu. Manakala sebanyak 1,902 premis perniagaan telah memuat turun aplikasi Premis Scan, yang mana kemudahan ini adalah dihasilkan bagi kegunaan orang ramai yang tidak mempunyai telefon bimbit untuk masuk ke premis berkenaan. Seterusnya, berkaitan dengan tempahan untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan kepada mana-mana jamaah yang masih belum bersedia dan masih ada kekhawatiran untuk menunaikan solat fardu Jumaat di masjid untuk tidak membuat tempahan di sistem Bru Health. Manakala bagi jemaah yang sudah menempah tetapi pada saat-saat akhir merasa kurang sihat, adalah disarankan untuk menekan "saya tidak akan hadir" di dalam sistem berkenaan. Ini mengambil kira pengisian slot di masjid, balai-balai ibadat dan surau berkenaan telah digunakan dan menghalang jemaah lain untuk membuat tempahan. Oleh itu, dengan tidak membuat tempahan atau menekan "saya tidak akan hadir", akan melepaskan slot berkenaan dan seterusnya membolehkan jamaah-jamaah lain yang benar-benar berkeinginan untuk mendapatkan slot bagi menunaikan solat fardu Jumaat. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Terima kasih. Terutama sekali kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan terima kasih juga kepada pengendali sidang media pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dalam kesempatan ini ada dua perkara yang ingin disampaikan. Pertama ialah mengenai penghantaran jemaah haji kita tahun ini. Kementerian Hal Ehwal Agama sukacita memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah
Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah memperkenankan sokongan Majlis Ugama Islam Brunei yang bersidang pada hari Sabtu 6 hari bulan Jun 2020 bersamaan dengan 14 hari bulan Syawal 1441, yaitu untuk menangguhkan penghantaran jamaah haji negara Brunei Darussalam tahun 1441 Hijrah ini, yaitu 2020 Masihi, yakni tidak ada penghantaran jamaah haji dari negara kita yang terdiri dari bakal-bakal jamaah seramai 1,000 orang yang telah terpilih untuk menunaikan ibadat haji tahun ini, dan juga orang-orang yang berurusan sendiri sama ada berangkat dari dalam negeri atau luar negeri atas sebab-sebab seperti berikut. Pertama, berdasarkan hukum syarak, yaitu sebagaimana yang difatwakan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan dalam Syarih Fatwa 14/2020 bertajuk Penghantaran Jamaah Haji bagi tahun 1441 Hijrah 2020 Masihi dalam situasi pandemik wabak COVID-19 yang rumusannya adalah seperti berikut. Pertama, penularan wabak COVID-19 masih menjadi ancaman kepada seluruh dunia dan penyebaran virus ini belum akan terhenti sepenuhnya dalam waktu yang terdekat. Kerajaan Arab Saudi juga berusaha untuk mengekang atau memutus rantaian penularan wabak COVID-19 daripada terus menjangkiti dan mendatangkan mudarat kepada penduduknya. Antaranya dengan melaksanakan perintah berkurung, penggantungan ibadat umrah dan penutupan masjid-masjid di Tanah Haram seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oleh yang demikian, adalah menepati kehendak syarak untuk menangguhkan penghantaran jamaah haji negara Brunei Darussalam bagi tahun ini berdasarkan berat sangkaan keadaan tidak selamat akibat dari penularan pandemik COVID-19 yang masih berleluasa sehingga kini, yang tidak dapat diketahui atau dijangka bilakah ia akan berakhir dengan pasti. Jika pihak berkuasa atau kerajaan berpendapat pemergian jemaah haji pada musim haji tahun ini dianggap tidak selamat dan tertegah, maka tegahan tersebut wajiblah dipatuhi demi maslahat jemaah haji itu, yaitu keselamatan mereka dari ancaman wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia pada ketika ini. Dasar atau alasan yang kedua ialah berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan yang mana telah membentangkan senario dan situasi global pandemik wabak COVID-19 dalam persidangan majlis itu, bahawa masih ada kekhawatiran berhubung keadaan jangkitan pandemik itu. Oleh yang demikian, Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa selaras juga dengan hukum syarak yang difatwakan oleh kerajaan, oleh Mufti Kerajaan melalui Syarih Fatwa 14/2020 itu, maka pihaknya adalah menyokong untuk negara kita menangguhkan penghantaran jamaah haji tahun ini. Di samping dua alasan tadi, iaitu alasan syarak dan alasan kesihatan, nasihat daripada Kementerian Kesihatan, ialah dari segi praktikalnya pihak yang berkenaan dengan pengurusan ehwal ibadat haji
menyatakan bahawa sehingga sekarang semua urusan berhubung dengan penghantaran seramai 1,000 orang jemaah haji kita masih belum dapat dibuat kerana prosesnya dibekukan, iaitu berkenaan dengan visa haji, slot penerbangan, pengangkutan dan hotel tempat tinggal di Madinah, Mekah, dan urusan di Masyair, iaitu di Arafah dan di Mina. Bahkan urusan penjagaan kesihatan oleh petugas kesihatan dan perubatan dari Kementerian Kesihatan kita yang akan menyertai jemaah semasa di Tanah Suci, semuanya belum dapat dibuat dan belum dapat diproses. Oleh yang demikian, Jabatan Urusan Haji Kementerian Haji wal Ugama menyatakan bahawa masa adalah sangat suntuk untuk melakukan atau memproses semua itu, sekiranya pun ibadat haji dibukakan tahun ini kepada jamaah haji dari luar negeri seperti biasa ataupun terhad. Maka sehubungan dengan ketetapan ini, segala urusan dan komitmen yang telah dilakukan, yang telah dibuat antara jemaah haji kita dengan syarikat-syarikat pengandali perkhidmatan pakej haji adalah akan diselesaikan antara mereka, termasuklah bayaran-bayaran yang telah diterima daripada bakal jamaah oleh syarikat-syarikat pengandali yang berkenaan. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua ialah sekitar ehwal sembahyang fardu Jumaat. Alhamdulillah, pada hari Jumaat 12 hari bulan lusa, kita insya-Allah sampai ke penghujung tahap pertama yang bermula dari 29 hari bulan Mei yang lalu dalam tempoh 14 hari meliputi 3 kali Jumaat. Syukurlah setakat 2 Jumaat masjid, surau dan balai-balai ibadat dibuka semula untuk menunaikan fardu Jumaat. Kita telah menempuhnya secara berwaspada dengan menuruti panduan kesihatan untuk mengekang jangkitan wabak COVID-19 sekarang ini. Kementerian Hal Agama ingin menyatakan lagi penghargaan kepada semua yang berkenaan dalam pelaksanaannya, dan penghargaan juga kepada jemaah yang telah hadir bersembahyang secara tertib menepati seperti yang diaturkan. Alhamdulillah. Dimaklumi ada yang datang tetapi tidak dapat masuk ke setengah-setengah masjid atau surau atau balai-balai ibadat kerana sebab-sebab tertentu. Pihak pengurusan hal ehwal masjid bersama pihak-pihak berkenaan, terutama sekali Kementerian Kesihatan, telah mengenal pasti beberapa isu semasa pendaftaran masuk jemaah ke dalam masjid. Dalam perkara ini, Kementerian Halal Agama sangat menghargakan inisiatif Kementerian Kesihatan yang meneliti semula ke dalam sistem kerana kemungkinan ada masalah sistem seperti double booking, ghost booking, methods of calculation dan sebagainya. Sementara itu, pihak yang berkenaan kawalan dan pihak masjid yang bertugas telah diminta menggunakan budi bicara yang berpatutan untuk membantu jamaah yang memang layak, tetapi kerana sebab-sebab teknikal pada peringkat mengimbas kod QR di pintu memasuki halaman masjid, mereka telah tidak diberi kebenaran masuk ke masjid. Jadi dimintalah gunakan budi bicara yang berpatutan. Demikian juga disebabkan kesuntukan waktu pada saat-saat terakhir, pintu pagar masjid mula ditutup yang mana ditetapkan sewaktu iqamah dilaungkan untuk memulakan sembahyang fardu haji.
Sebahagian ingatan kepada orang ramai juga telah disampaikan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Sukacita dikongsikan iaitu mengenai maklumat jumlah kehadiran jamaah sembahyang fardu Jumaat pada 5 hari bulan Jun yang lalu menurut data yang diperolehi daripada Kementerian Kesihatan, iaitu ada seramai 35.556 orang telah hadir. Angka ini menunjukkan keramaian orang yang menunaikan fardu Jumaat dalam situasi COVID-19 adalah semakin meningkat daripada Jumaat 29 Mei yang lalu. Walaupun didapati, ini penting, didapati daripada data yang sama itu juga ada seramai 43.903 orang telah menempah, iaitu kira-kira lebih 7,000 yang menempah hadir tetapi telah tidak jadi hadir. Mungkin angka ini tidak tepat melambangkan ataupun menunjukkan bilangan yang sebenar, kerana seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, mungkin ada perkara-perkara yang menyebabkan sedemikian itu daripada pihak yang menempah untuk hadir tetapi memutuskan tidak hadir, tetapi tidak menyatakan ketidakhadirannya, menyebabkan masjid yang sudah ditempahnya itu penuh dan orang-orang yang menempah masjid yang sama mendapati masjid itu sudah penuh untuk memilih yang lain. Dan dalam hal-hal seperti inilah yang menjadikan kita orang ramai patut juga memberikan kerjasama supaya dapat diketahui angka yang sebenar-benarnya, sekira-kira tepat untuk menunjukkan sejauh mana keberkesanannya sistem yang kita lakukan, kita buat untuk menentukan kemasukan atau kehadiran jemaah bagi menepati tujuan-tujuan untuk mengekang penularan dan seterusnya untuk tracing mana-mana yang kalau terjadi kejadian kes-kes positif yang dapat ditrace, dikesan daripada kehadiran yang ditunjukkan melalui Blue Health itu. Akhir sekali, sama-samalah kita berdoa dan sambil terus berusaha, di samping itu membanyakkan istighfar, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebajikan yang antaranya dengan memperbanyakkan sedekah. Ini adalah dipercayai sebahagian daripada obat pada penyakit-penyakit seumpama ini. Kerana seperti yang dimaklumi, wabak COVID-19 masih terus melanda dan belum diketahui dengan pasti bila berakhirnya, yang mana telah pun menjejaskan kita di negara ini, termasuklah misalnya dengan ketetapan yang kita ambil menangguhkan penghantaran jamaah haji tahun ini. Ia suatu yang berat diambil dari segi menangguhkan hajat dan niat ramai jamaah haji kita untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima bagi dirinya ataupun bagi ahli keluarga yang dibawanya. Namun semua ini kita lakukan, kita ambil ketetapan itu demi keselamatan dan demi kesejahteraan bukan sahaja jemaah yang akan menunaikan haji, bahkan juga masyarakat kita seluruhnya dalam situasi COVID-19 yang mana jangkitannya dikhawatiri boleh menular kepada lebih ramai orang. Namun demikian, dalam waktu yang sama kita juga insaf. Inilah di antara cubaan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji mutu keimanan kita dan juga
mutu ketahanan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di mana sejauh ini, alhamdulillah, kita telah membuktikan kesan pegangan keagamaan kita yang kuat adalah menjadi pemangkin keutuhan kita sebagai komuniti dan seterusnya sebagai bangsa di negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aman sejahtera ini. Yaitu dengan adanya sikap taat setia kepada raja, perpaduan dan persepahaman kita senegara, terutama dalam keadaan sekarang menghadapi cabaran dan cobaan yang melanda. Syukurlah. Sangat perlu kita syukuri. Dan dalam hubungan ini kita hendaknya akan sentiasa mengambil ingatan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 11 dan ayat 12 surah At-Taghabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Wa atii'u Allah wa atii'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Yang mafhumnya, tiada suatu bencana pun yang menimpa melainkan dengan izin kehendak Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia, yakni Allah, akan mengurniakan petunjuk kepada hatinya, yakni hati orang yang benar-benar teguh beriman itu, untuk menerima apa yang berlaku, dengan tenang dan sabar. Dan Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu. Ayat seterusnya bermaksud, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah, yaitu kepimpinan namanya. Maka jika kamu berpaling daripada mentaati Rasul kamu, mentaati kepimpinan kamu, sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah Allah dengan nyata, yakni adalah terserah kepada kita untuk menerima akibatnya. Dan seterusnya, terimalah pula khabar baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita orang-orang yang beriman melalui sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, yang terjemahannya begini: sesungguhnya adalah menakjubkan, atau sungguhnya menakjubkan perkara tentang diri seseorang mukmin itu. Apa yang ini menakjubkan? Semua urusannya, yaitu perkara dirinya, tentang dirinya, adalah baik baginya. Macam mana baik baginya itu? Dan macam mana hal ini tidak terjadi kepada orang lain selain daripada orang-orang yang beriman? Ialah orang yang beriman itu, apabila dia mendapat kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila dia ditimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang sedemikian itu juga merupakan kebaikan baginya. Semogalah kita tergolong dalam kalangan orang yang menerima berita yang baik semacam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Pihin dan Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi audio sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Hi, this is James from Borneo Bulletin. Good afternoon, Yang Berhormat Pihin, Minister of Religious Affairs. Good afternoon to Yang Berhormat Datuk, Minister of Health. My question is for the Minister of Health. With only one active case in the country,
who have been in the IC for months. Is he still COVID-19 positive? Speak Malay in bahasa. Just want to ask about the NIC, the critical case. Is he still active, positive COVID-19? Dia tanya pasal pesakit ditutup COVID positif ke masih? Akan jawab. Okay. Terima kasih James. So seperti yang semua maklum lah, ada seorang pesakit masih aktif. Beliau masih dirawat di unit rawatan rapi ya di NIC. Beliau sudah negatif for COVID more than a month pulang. We did 3 consecutive swab before this. Tiga is negative, so we clear him of COVID as well. Tapi disebabkan keadaannya ini berpunca daripada COVID, so beliau masih berada di sana lah dan dirawat di NIC. Okay. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Pehin dan Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.